Prof. Abdul Manam. Okay, ada seseorang dia bertanya. Dia menceritakan pengalaman dirinya yang seronok dan lazat mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf, dan beliau mengambil manfaat yang banyak daripada kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Hikam Ibn Ata'illah dan sebagainya. Dan oleh kerana beliau minat, beliau mula menelusuri dunia tasawuf dengan lebih mendalam dan berbai'ah dengan tarekat yang tidak disebutkan secara terperinci. Dan dari situ, beliau mula berkenalan dengan kitab Fusus Al-Hikam, Futuhat Al-Makkiyah, Rasyahat Ainul Hayah, Al-Maktubat Imam Sirhindi, dan beliau mula jumpa pelbagai perkataan-perkataan yang aneh, seumpama perkataan Al-Hallaj, dan bercanggah dengan intipati tasawuf Imam Al-Ghazali dan jalan Al-Junaid Al-Baghdadi yang kontra dengan Al-Hallaj. Justru, menurut Prof, apakah kriteria satu-satu tarekat atau ajaran tasawuf itu dianggap terkeluar dari landasan atau manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Dan menurut Prof, apakah contoh kitab tasawuf yang menyeleweng dari manhaj Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi? Yang last kali tu tak dengar kan? Ya. Soalan terakhir apa? Ya, baik. Justru menurut Prof, apakah kriteria satu-satu tarekat atau ajaran tasawuf itu dianggap terkeluar dari landasan atau manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Baghdadi? Dan menurut Prof juga, apakah contoh kitab tasawuf yang menyeleweng dari manhaj Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi? Jelas, Prof? Okey, jelas. Berkait dengan beberapa perkara yang dapat saya tangkap daripada persoalan tadi itulah. Satunya mungkin aspek pengalaman yang dia dapat hasil daripada dibaca kitab dulu, lepas tu dia dapat mungkin beberapa pengalaman kerohanian yang dia lalu. Baik, aspek itu saja dulu saya nak jelaskan bahawa dalam panduan ilmu tarekat lah, aspek-aspek hal-hal kerohanian dalam itu sebenarnya benda yang tidak dituntut untuk dia mencerita kepada orang. Dia sepatutnya dia cari orang-orang yang arif tentang perkara itu dan mendapat pedoman daripadanya. Sebab dalam kaedah bertarekat ni, hal-hal dalam manusia itu dianggap sebagai sebahagian daripada rahsia, dengan erti bukan berarti rahsia dalam perkataan kita tu, rahsia dengan erti benda yang tidak perlu kita kongsikan dengan orang. Kerana dalam tajribah ulama tasawuf ni, kalau hal-hal pengalaman kerohanian ni kita banyak kongsi dengan orang, dalam keadaan kita tak matang molek lagi, benda tu dia akan hilang. Itu atas tajribah ulama tasawuf. Contohnya begini, kita baca kita tasawuf, mula-mula kita rasa dapat seronok, dapat khusyuk. Kita kan bukan orang sedar khusyuk ini. Ibarat agak, maksudnya kalau pokok tu dia tak buah molek, lalu dia akan menyebabkan perasaan itu tidak bertahan lama dengan dia. Itu tajribah ulama tasawuf. Itu dari segi pengalaman. Jadi dia boleh kongsi kepada orang yang dianggap tahu tentang aspek itu, dan dia boleh berhubung dan bertanyalah, persoalkanlah secara yang terhaklah. Itu dari segi aspek itu. Kemudian dari segi kemudian orang tadi itu, dia seterusnya dia mempelajari tarekat-tarekat, lepas tu dia pergi sampai tu tarekat, ada tarekat yang melibatkan kitab-kitab yang tadi itu, seperti Fususul Hikam dan sebagainya. Baik. Mungkin dari sini saya ada sedikit kelainan dengan Dr. Fadlan, kelainan pandangan lah, kelainan sikit pandangan saya. Kitab-kitab tadi tu, Fususul Hikam dan sebagainya, ulama menghukumkan haram dibaca. Haram dibaca. Memang ulama menghukumkan haram dibaca. Cuma mengharamkan perbacaan tidaklah mereka bermaksudkan bahawa kandungan dalam tu adalah tidak betul pada pandangan mereka itu. Dengan erti perlu kepada kepakaran yang tinggi untuk memahami ibarat-ibarat kitab tu. Jadi kalau orang tidak ada asas yang kuat dari segi akidah dia, dari segi fiqhnya juga, kemudian dari segi spiritual experience dia, memang dia tak akan dapat faham dengan baik. Sebab tu ulama mengharamkan baca kitab tu pada orang yang. Jadi saya mungkin pandangan saya lain sikit, saya mungkin setuju di situlah. Maksudnya bagi orang yang ada asas yang kuat dan boleh memahami perkara itu dengan baik, dengan kefahaman yang selaras dengan Quran dan Sunnah, itu boleh. Tapi sekiranya dia faham dengan kefahaman yang bercanggah Quran Sunnah, memang tak boleh. Memang dilarang. Memang saya pun saya akan benda tu sesat. Memang sesat.
Cuma kenyataan yang berlaku kadang-kadang ada perkara-perkara tu kadang-kadang kefahaman tu sebenarnya dia dapat dihuraikan dengan baik dan ada unsur aspek salah. Cuma mungkin tidak semua orang yang boleh faham seperti itu. Jadi pada saya kita tu pada dasarnya saya setuju dengan tadi kalaulah ada orang faham manusia ni Tuhan, manusia ni alam manusia, memang saya pun akan kata itu memang saya setuju itu sesat lah. Tapi dalam kitab tasawuf kita kena tengok balik ibarat dia tu, kemudian huraian dia sandaran bagaimana tengok. Boleh tak dihurai dalam bentuk huraian yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Sekiranya boleh, mungkin dia berkeahlian bidang itulah. Itu yang saya maksudkan. Jadi apa-apa saja kitab mana-mana pun kalau dipahami dengan kefahaman yang bercanggah Quran Sunnah, memang kena tolaklah. Aspek kitab itu sendiri betul salah, itu cerita lain. Sama juga dengan tokoh yang Dr. Fadlan beri contohkan tadi tu. Rahim kalau ya Dr. Fadlan. Hantar beri contoh yang baiklah untuk kita sama-sama renung. Contoh Al-Halaj tadi sebenarnya dia ada dua sisi. Dia ada dua sisi. Saya nak kaitkan dengan perkara yang samalah. Kenapa Al-Junaid saing? Kita tengok saing. Saing. Ulama-ulama tak berani nak jatuhkan hukum kepada Al-Halaj kecuali Junaid saing. Sebab Junaid ini Sayyidul Taifah, Tok Mulu pada ulama tasawuf zaman dia tu. Jadi orang tak berani nak jatuh hukum ke dia ni kecuali Junaid setuju. Jadi bagaimana Junaid lakukan? Junaid ni dia tukar baju dia. Dia tukar jubah dia daripada jubah sufi dia tu. Pada zaman tu mungkin sufi ni orang ahli tasawuf ni suka cakap macam tu. Tak semestinya. Tapi mungkin pattern zaman tu macam kita lah ni. Orang api Quran dia pakai piak merah tu. Pattern zaman tu. Pakai piak merah. Zaman tu. Zaman Ghazali, ulama-ulama pakai serban besar. Ni kalau pakai serban besar, pakai benda lain pula lah. Zaman ni. Tapi trend zaman tu. Trend zaman tu. Jadi, Junaid tukar jubah dia. Dia pakai jubah ulama. Maksudnya, dia menghukum berdasarkan hukum secara apa yang orang lain faham. Orang yang faham. Dan dia menjatuhkan hukum mati kepada Al-Halaj. Memang jatuh hukum mati. Kerana memang kata Halaj tu memang akan bawa kepada kekufuran. Cuma secara individu, bagaimana orang tu sendiri, Junaid dia ada penelitian sendiri. Tapi Junaid tak pakai tu sebab dia anggap itu orang kita ni kena hukum berdasarkan kepada kenyataan sebenarnya macam mana orang pandanglah. Adapun keadaan diri itu sendiri dia itu hal lain. Sebab tu Junaid dia nak jatuhkan hukum, dia tukar jubah dia pakai jubah ulama dan dia menghukum berdasarkan kenyataannya gitu. Adapun keadaan sebenar orang tu itu cerita hal lain. Itu maksudnya. Sebab tu Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau aku hidup zaman tu aku akan halang. Kata Syekh Abdul Qadir, aku akan halang dia. Sebab mungkin Syekh Abdul Qadir ni mungkin dia ada faham aspek lain dalam perkara itu. Jadi Junaid nak tutup sebab kalau dah buat gitu orang ramai ni akan faham secara salah terhadap perkara yang berlaku pada dia tu dan akan menyebabkan kesesatan. Jadi Junaid menghukum berdasarkan kepada zahir orang dengar. Dia kata apa? Sebab tu Al-Halaj sendiri dalam satu laporannya dia kata kalau aku terucap lagi kata-kata seperti itu membunuh aku. Junaid sendiri dia kata. Junaid brother Al-Halaj sendiri. Kalau aku lagi sebut lagi kata-kata yang sebut tu, aku sebut kata ni membunuh aku. Dia sendiri yang pesan macam tu. Nak beritahu dalam dunia tasawuf ni dia ada satu pengalaman yang mereka mengalami satu keadaan. Kadang-kadang dia banyak terlatuh panggil syabhak ni. Dia terbabah cakap. Cakapan tu memang tak betul. Jadi percakapan dia tu memang salah. Jangan kata betul. Memang salah kata-kata tu. Cuma orang bercakap itu kan lain. Macam Sayyidina Umar dia bantah Nabi jugalah. Pada waktu Nabi terima perjanjian. Bahkan Sayyidina Umar tak tahu bantah Nabi ni kerjaannya satu kesalahannya berat. Tapi sebab apa dia bantah juga? Kita faham keadaan dia lain. Tapi bantuan Sayyidina Umar tu dah nak ikut kerja yang salah. Jangan kata benda tu betul. Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar yang matah ni takkan salah pun. Memang kerja itu salah. Jangan kata benda tu betul. Salah. Tapi diri Sayyidina Umar tu sendiri lain. Sebab tu ada riwayat Syekh Waliullah Dahlawi dalam Hujjatullah Balighah dia menjelaskan panjang lebar sikit tentang perkara ni. Dia bawa satu periwayatan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sendiri menyatakan keheranan. Aku heran sebab apa aku bantah Nabi. Nak kabarnya masa dia bantah tu kadang dia tak apa akal kita kat dah atas panggil maslubul akli pada tu ataupun maghlub, kadang dia maghlub. Jadi Syekh Walullah mengistilahkan sebagai ghalabah. Perbuatan dia tu salah, jangan kata betul. Tapi orang yang terlibat tu dia ada libat. Sehingga dia kata aku heran macam mana aku boleh bantah Nabi. Itu yang bezalah. Jadi aspek salah tetap kena kata salah, jangan kata betul pula. Hingga orang tu sendiri
itu angle dia dengan Allah Ta'ala lah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berkait dengan kitab-kitab pun sama juga. Maksudnya sekiranya seseorang tu dapat memahami dengan kefahaman yang salah dengan sunnah, memang tak boleh pakai. Jangan pakai. Jangan pakai. Tapi kalau dia dapat menguraikan, dapat memahami dengan kaedah-kaedah keilmuan dan kefahaman dia tu muafakat dengan Quran Sunnah, mungkin dia orang yang berkemampuan untuk faham seperti itu. Itulah yang saya dapat faham apabila ulama mengharamkan kitab-kitab itu. Termasuklah Fususul Hikam, termasuklah kitab Insan Kamil dan sebagainya. Mereka mengharamkan. Cuma mereka menjelaskan kepada orang yang tidak mampu memahami. Kalau orang mampu memahami, mungkin itu hal lain. Itu yang dapat saya beri komentar lah. Wallahu a'lam.